Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita sambung bicara kita bagaimana kita dapat hidup dengan baik, dengan aman, ataupun kita istilahkan dia sebagai fiqhut ta'ayush. Kita hidup bersama dengan orang yang berbeza agama dengan kita. Kerana dalam Islam ini salah satu asas pentingnya ialah kehidupan yang baik, kehidupan yang harmoni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu min zakarin, daripada lelaki, wa unsa, dan daripada wanita. Daripada lelaki dan juga daripada wanita. Wa ja'alnakum syu'uban, dan Allah menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, berkaum yang berbeza, etnik yang berbeza. Wa qabaila, dan ada banyak kabilah-kabilah. Salah satu hikmah kejadian Allah Ta'ala, kita ni berbeza-beza ni, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Jadi bila kenal mengenal tu maknanya hidup dengan baik. Kau kenal nak pergi bergaduh, kan? Jadi bukan kenal nak bergaduh lah, kenal dengan untuk hidup dengan aman, dengan baik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, pagi ini kita nak bicara tentang masalah perkakas-perkakas masa dan juga perkakas-perkakas makan dan minum, ya. Kita singgah kedai itu macam-macam bangsa masuk, macam-macam agama masuk. Jadi bila kita minum tu, adakah gelas yang kita minum ni hanya digunakan oleh orang Islam sahaja, ya? Ataupun dia ada cop tak? Orang Islam je guna gelas ni. Ada cop tak? Tak ada, kan? Ataupun kita kata gelas Islam, ya. Tulis sini gelas Islam, maknanya orang Islam je boleh minum gelas ni, ya. Pinggan pun pinggan Islam, ya. Jadi kita tengok tu dihidangkan, ni kedai ni meraihkan orang Islam, gelas Islam, pinggan Islam. Jadi kita boleh gunakan pinggan dan gelas cawan tu tanpa syak dan ragu-ragu, kerana dia dikhaskan hanya untuk orang Islam sahaja. Boleh tu? Susah, kan? Jadi benda tu tidak diamalkan, tidak dilaksanakan sebegitu. Jadi adakah dalam fiqh Islam ini menghendaki kepada kita menetapkan cawan Islam, pinggan Islam, gelas Islam dan sebagainya, ya. Jadi di sini kita nak melihat bagaimana sedikit sebanyak panduan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi antara asas yang pertama sekali ialah kita melihat bahawa sesuatu benda itu kalau kita nampak suci, ya, dan nampak dia suci, nampak dia bersih, maka tidak menjadi masalah untuk kita gunakan gelas, cawan dan pinggan tersebut, ya. Maknanya syarat pertama ialah tengok benda tu bersih, sudah memadai bagi kita, ya. Sebab apa? Sebab kita letakkan kaedah hukum kita, boleh bergerak
Kita letakkan dasar hukum kita ialah al-hukmu, ya, salah satu hukum yang kita boleh pakai al-hukmu biz-zawahir. Salah satu kaedah dia al-hukmu biz-zawahir. Hukum, kita letakkan hukum biz-zawahir, dengan zahir sahaja. Kita letakkan hukum dengan zahir. Al-hukmu biz-zawahiri. Hukum itu semata-mata berdasarkan zahir. Wallahu yatawallas sarair. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat keputusan, mengendalikan perkara-perkara rahsia. Jadi maknanya kaedah ni dia lebih kepada orang lah. Orang ni kita nak tengok dia ni jahat ke, dia ni baik ke dan sebagainya, dia ni soleh ke tak soleh ke. Kaedah dia kita letak zahir saja. Nampak dia soleh, nampak dia baik, rajin datang semayang dan sebagainya, cukup dah tu. Kan? Kita tak payah teliti dalam-dalam lah, ya. Tapi kalau ada niat tak elok dan sebagainya tu, wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang akan kendalikan rahsia-rahsia dia tu. Dia nak riak ke, dia nak hasad kepada manusia ke, yang tu benda-benda dalaman tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi perkara ni juga maknanya dalam isu yang kita nak bicarakan ni, kita tengok gelas kita ni, nampak zahir dia, nampak bersih tak gelas ni? Bersih kan? Jadi saya tak payah tikai lah Tok Imam basuh, Tok Bilal basuh dengan apa, pakai sabun apa, dia bilas ni bersih ke tak bersih kan. Jadi kita tengok zahir. Al-hukmu biz-zawahir. Hukum ni dengan zahir saja, cukup dah, ya, sudah memadai bagi kita, sudah memadai bagi kita. Sama juga kita kata ayam nak masuk, ayam nak masuk dari negara mana kita tahu kan, berapa ratus kontena kan. Kita tengok zahir lah. Maknanya kalau JAKIM kata ayam tu telah disahkan halal, apa lagi? Bahagian-bahagian halal lah, Jabatan Agama Islam Negeri kata ayam 200 kontena tu halal. Jadi cukup lah, kita pegang zahir sudah, tu duduk dalam-dalam tengah. Kecuali kalau kita warak lah, kan? Kalau kita warak tak mau makan ayam, kan? Selama tempoh berapa bulan ni aku tak mau makan ayam sebab tak mau pasti. Itu hukum warak. Hukum warak ni untuk kita je lah, seorang. Kita tak boleh pakai untuk semua orang, ya. Hukum warak ni untuk kita seorang je, ya. Tapi orang lain nak makan, tak ada masalah, pasal berpegang kepada zahir, berpegang kepada fatwa yang telah ditetapkan, ya. Jadi sebab itu nama mufti ni, gelaran mufti ni dia ialah sahibus samahah, ya. Mufti ni sahibus samahah. Kalau gelaran mufti sahibul wara', letih kita sahibul wara'. Kalau gelaran mufti sahibul wara', orang yang wara', maknanya mufti akan buat keputusan hukum berdasarkan hukum wara'. Susah hidup kita pasal dia akan teliti terlalu mendalam satu. Tapi mufti dia sahibus samahah. Sahibus samahah ni makna dia kena toleransi banyak, ya. Kena toleransi banyak lah. Banyak boleh lah, boleh yang ni boleh kan. Tapi kita kata dalam kitab kata tak boleh, dalam kitab ni tak boleh, dalam kitab tu, dalam kitab lain boleh. Sebab mufti sahibus samahah, SS sahibus samahah, dia kena bagi hukum yang mudah, yang ringan. Kalau dia bagi hukum warak, susahlah hidup kita, susah hidup kita. Jadi walaupun mufti tu warak sekalipun, tapi bila dia buat keputusan fatwa, dia kena samahah, meraihkan keadaan majoriti masyarakat, ya. Jadi kita balik kepada asal, maknanya tengok dari sudut zahir, ya. Pinggan dan gelas adalah suci, ya, apabila tiada tanda najis atau kesan kotoran padanya. Bila tidak ada kesan kotor, tidak ada kesan najis, maka zahirnya kita hukum dia sebagai sesuatu yang suci dan bersih. Apatah lagi kalaulah kita kata kita ziarah satu rumah, kita tengok tuan rumah tu seorang yang pembersih, ya. Kita tengok tuan rumah tu seorang yang pembersih. Kita ziarah rumah kawan kita non muslim,
kawan kita non muslim, jiran kita non muslim, kita tengok rumah dia bersih, elok dan sebagainya, maknanya zahirnya kawan kita ni walaupun dia non muslim tetapi dia seorang yang pembersih. Ya, dia seorang yang pembersih. Maknanya kalau perangai dia seorang yang pembersih, maka insya-Allah lah gelas-gelas yang dia gunakan, pinggan yang digunakan itu adalah bersih. Ya. Kita tengok keadaan macam tu. Itu juga kalau kita pergi ziarah satu kawasan, ya, satu etnik. Etnik ni majoritinya non muslim. Tapi kita tahu bahawa mereka ni adalah seorang yang etnik yang pembersih. Ya. Menjaga kebersihan, ya. Halal tu taklah sebab mereka non muslim, tapi dari sudut kebersihan, tengok kawasan mereka, rumah mereka dan sebagainya, mereka seorang etnik, satu etnik yang bersih, satu kaum yang menjaga kebersihan. Itu pun tanda zahir bahawa mereka gunakan peralatan yang bersih, ya. Ini satu petanda yang mudah bagi kita bagaimana kita nak menentukan kebersihan sesuatu gelas, cawan dan juga pinggan itu, ya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang periuk milik orang Majusi. Ya, periuk milik orang Majusi. Bagaimana keadaan periuk mereka itu, boleh digunakan ataupun tidak? Periuk milik orang Majusi. Orang Majusi ni mereka menyembah api. Mereka menyembah api. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anquha ghuslan. Anquha ghuslan. Ya. Anquha bersihkan. Anquha bersihkan, naqi bersihkan periuk-periuk itu, ya. Kuali-kuali mereka ni, kuali periuk dan sebagainya itu bersihkan, ya, bersihkan, basuh, watbuhu fiha, dan masaklah, ya, kamu sahabat-sahabat orang Islam, masaklah di dalam kuali-kuali mereka, periuk-periuk mereka, ya. Jadi kuali itu, periuk itu adalah milik Majusi. Majusi masaklah makanan mereka ketika itu, ya. Makanan mereka. Jadi makanan mereka ada kemungkinan makanan yang tidak halal, ya. Bangkai sebagai contoh, ya. Ma dhubiha bi ghairi zakatin syar'iyyatin fahuwa maitatun. Haiwan yang disembelih, ya, yang disembelih tidak mengikut hukum syarak. Ya, yang tak sembelih bangkai, yang sembelih tapi tak ikut hukum syarak bangkai, ya, tak ikut hukum syarak, ya, bangkai juga. Jadi mungkin orang Majusi itu dia tak sembelih, mungkin dia sembelih tak ikut hukum syarak. Jadi kita kata dia masak daging dan sebagainya dalam kuali, dalam periuk mereka dan sebagainya. Jadi boleh tak sahabat-sahabat nak gunakan kuali periuk itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi panduan, anquha ghaslan, basuhlah kuali itu, watbukhu fiha, dan masaklah di dalam kuali tersebut. Ya, maknanya kita boleh gunakan. Jadi kalau kita duduk rumah sewa, kawan kita pangat, ya, mi goreng contohnya, ya, mi goreng tu dia beli kedai ada ayam yang tak sembelih dan sebagainya, kita pula nak pangat kotiau kita. Kotiau kita halal, ya, nak pangat dalam periuk dia baru je guna. Dia baru guna masak mi goreng, dan dalam mi goreng tu ada daging ayam yang tak halal. Pasal dia beli kedai yang tak halal lah, bagi kita, kawan kita non muslim. Boleh kita guna? Boleh kita guna? Boleh lah kan. Anquha, basuhlah. Kan, lepas dia masak mi tu, kita basuh dulu, basuh sikit, bubuh sabun sikit, anquha, basuhlah, watbukhu fiha, dan masaklah. Jadi dari sudut fiqahnya boleh. Cuma dari sudut lalu tak lalu je lah. Lalu tak lalu tu dia kembar. Kan, kita makan ayam tu kita tahu Allah, kan, teringat kawan kita bau pangat, kan, ayam tak tersembelih dah. Itu peribadi kita, warak kita tak mau guna, sudahlah, kan. Tapi dari sudut fiqahnya, kalau kita tengok kepada
panduan mudah daripada Nabi SAW, anquha ghuslan watbuhu fiha, basuhlah kuali itu dan masaklah di dalam kuali itu. Maka hadis ni menunjukkan keharusan penggunaan bejana dan sebagainya yang dimiliki oleh individu yang berbeza agama dengan kita. Kemudian dalam hadis yang lain, golongan ahli kitab menjadikan daging khinzir. Golongan ahli kitab menjadikan daging khinzir. Jadi contoh tadi kalau ayam lah, ayam tak sembelih. Sekarang kita tengok contoh yang lebih dahsyat sikit, daging khinzir. Maknanya dia kuali dia pangat mi goreng, dalam mi goreng tu ada daging khinzir, daging babi. Kan ayam tu boleh gagah lagi lah kan. Ayam tu boleh gagah lagi. Sama aja ayam tak sembelih dengan ayam sembelih, sama ayam. Sama dari sudut rasa tanya. Tak tahulah kan, kita wallahu a'lam kan. Tak pernah cuba lagi lah. Ni ustaz ayam sembelih, yang ni ayam tak sembelih. Cuba rasa tengok apa beza dia. Tak ada lagi kan. Bahkan barangkali ayam yang tak sembelih itu lebih sedap daripada yang sembelih. Barangkali. Tengok siapa yang masak lah. Siapa yang masak. Ayam sembelih kita masak. Yang tak pandai masak, masak ayam sembelih. Ayam tak sembelih tu seorang pakar masak, chef masak kan. Jadi adat kata chef masak lah lagi sedap walaupun ayam tu tak sembelih kan. Baik, itu contoh ringan sikit lah ayam ya. Sekarang yang lebih berat sikit ialah dia gunakan periuk kuali itu untuk masak daging babi ya, daging babi. Maka golongan ahli kitab menjadikan daging khinzir sebagai makanan mereka. Mereka juga minum arak ya, gelas-gelas ni digunakan untuk minum arak. Maka sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ardana ardu ahlil kitabi, sesungguhnya bumi kami, kawasan kami ni, bumi mana kawasan kami, tempat kami duduk ni, ardu ahlil kitab, adalah kawasan ahli kitab. Kawasan ahli kitab, mungkin maksudnya majoriti lah kot. Majoriti penduduk kami adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Maknanya kalau kita duduk mana? Duduk Amerika ke, duduk Rusia ke, duduk United Kingdom ke, duduklah negara-negara yang majoritinya adalah non-Muslim ya, majoritinya. Ataupun kita pergi Korea ke, belajar Jepun ke, di Jepun dan sebagainya ya. Jadi bumi kami ni bumi ahli kitab ya, bumi ahli kitab. Tak kisahlah ahli kitab ke apa kan, tapi isunya bukan masalah ahli kitab tu. Isunya wa innahum ya'kuluna lahmal khinzir, sesungguhnya mereka ahli kitab makan daging babi ya, daging babi. Jadi isunya bukan masalah ahli kitab tu. Kalau kita kata pergi Jepun, Jepun tak ada ahli kitab kan, Jepun tak ada ahli kitab. Ini hadis ni cerita ahli kitab, bukan masalah tu, bukan masalah ahli kitab. Jadi ahli kitab tu sebagai muqaddimah aja, sebagai introduction kepada soalan sebenar. Soalan sebenarnya ialah mereka ni ahli kitab makan daging babi. Jadi adakah daging babi yang ahli kitab makan tu mereka sembelih elok-elok jadi halal? Tak juga. Jadi kalau kita duduk Jepun ke, kita duduk Korea ke, tidak ada ahli kitab, mereka makan daging babi, daging babi mereka haram sebab mereka bukan ahli kitab. Begitu? Tidak juga kan? Ataupun daging babi di belah Syria, belah Mesir halal pasal ahli kitab, mereka sembelih dulu sebelum makan. Tak juga. Jadi isunya bukan masalah ahli kitab, isunya mereka makan daging babi. Ya'kuluna lahmal khinzir, mereka makan daging babi. Satu. Yang kedua, wa yashrabuna al-khamra, mereka minum arak ya, mereka minum arak. Fa kaifa nasna'u bi aniyatihim wa qudurihim, maka bagaimanakah kami nak lakukan terhadap bejana mereka, wa qudurihim, dan kuali-kuali mereka.
bejana-bejana mereka dan kuali-kuali mereka. Macam mana kami nak buat? Ya, bejana-bejana yang mereka gunakan itu, kuali-kuali yang mereka gunakan itu, macam mana kami nak buat? Maknanya sahabat-sahabat nak gunakan kuali tersebut. Sahabat-sahabat nak gunakan kuali tersebut. Susah nak padam ni, kena beli baru ni. Dia dah haus tadi. Jadi sahabat-sahabat kita faham daripada hadis ni, mereka nak gunakan kuali tersebut. Mereka nak gunakan kuali tersebut, mereka nak gunakan gelas-gelas tersebut. Sedangkan kuali itu sudah digunakan untuk masak daging babi, dan gelas-gelas, cawan-cawan itu sudah digunakan untuk minum arak. Maka panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam tajidu ghairaha, illam tajidu ghairaha, kalau kamu tidak dapati kuali yang lain. Jika kamu tidak dapati lainnya, maknanya kalau ada kuali yang lain, gunakan kuali yang lain, ya. Maknanya kuali yang halal saja, untuk yang halal saja. Yang ada kuali yang haram, ya, kuali yang digunakan untuk masak benda-benda yang haram, ya, masak benda-benda yang haram. Kalau kamu tidak dapati yang lain, maknanya pilihan pertama kita, jangan gunakan kuali yang telah digunakan untuk masak daging babi dalam dia. Itu pilihan pertama, gunakan kuali yang tak digunakan lagi, ataupun yang digunakan hanya untuk masak makanan yang halal. Ini pilihan pertama. Pilihan pertama, ya, panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kamu tidak dapati yang lain, kalau dapati yang lain, gunakan yang bersihlah, yang halal ni, ya. Maka kalau tidak ada yang lain, yang ada yang ni sajalah, kuali yang telah digunakan untuk masak daging babi, maka panduan daripada Nabi, farhaduha bil ma, farhaduha, basuhlah kuali itu dengan air. Basuhlah kuali itu dengan air. Jadi dia baru guna masak daging babi. Masak daging babi betul ni. Masak daging babi betul ni. Dia baru pangat daging babi seketui kan. Kita pun tak ada kuali lain. Kita tak ada kuali lain. Kita pun ambil air lah. Ambil air, basuh. Tuang air. Kan? Buh sabun sikit semua. Kan? Kita guna pula. Kan? Kita guna pula. Ini kita duduk rumah sewa lah. Duduk rumah sewa kan, campur kan, Muslim dengan non-Muslim kan. Dia dah tunggu dah siap kat meja makan. Dia tunggu siap dah kat meja makan. Kan? Dengan daging babi dia, kita masak ayam. Kan? Tu kita duduk sekali lah makan lah. Dia makan babi, kita makan ayam. Kan? Farhaduha, basuh. Kan? Basuhlah. Itu cara mudah, cara mudah, duduk rumah sewa, buat yang tu lah. Cuma geli geleman tu 2-3 hari je tu dia biasa lah. Alah bisa tegal biasa lah kan, kali pertama tu. Farhaduha itu panduan daripada Nabi ni. Ini hadis sahih ni. Farhaduha bil ma' wadbuhu fiha. Lepas tu Rasulullah kata wadbuhu fiha washrabu. Lepas basuh tu wadbuhu, masak lah. Nak masak, wadbuhu fiha, masak, washrabu, minumlah. Kalau gelas-gelas tu dia minum arak, gelas minum arak tu, lepas dia minum arak, bubuh air, kocak, curahkan tu, washrabu, minumlah. Minum air yang halal dalam gelas tu, gelas yang digunakan untuk minum arak tadi tu. Itu panduan mudah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ni kalau tak ada lah, ya. Kalau kita duduk rumah sewa di luar negara, nak beli barang dan sebagainya. Katalah gelas tu tak apa lah, kot gelas tu boleh beli dah. Katalah apa ni yang panas makan apa? Microwave.
Mikrowave takkanlah satu rumah nak beli dua tak. Duduk rumah sewa ni mikrowave halal, yang ni tak halal, letih lah. Kalau gelas tu tak apa lagi lah. Maknanya kita cop dah, yang ni aku punya, jangan kacau dah kan. Periuk tu mungkinlah murah sikit, mikrowave mungkin mahal sikit. Maknanya tak munasabah lah kita nak beli mikrowave yang besar tu. Dua mikrowave satu rumah kan. Ini sekarang kita nak kongsi, nak pangat makanan dan sebagainya, masing-masing pangat lah kan. Tak dalam pinggan masing-masing, pangat makanan. Kita pangat ayam halal, dia pangat daging babi kan. kan. Jadi hukum dia sama tak dengan kuali? Mikrowave ni sama tak dengan kuali? Sama tak? Mana kan? Agak-agak ada lagi tak DNA babi dalam mikrowave ni? Ada tak DNA babi? Lepas dia pangat babi tu, daging babi tu, ada agak-agak ada DNA tak? Ada? Mungkin ada, mungkin tak ada. Sebab dah panas kan, kena kepanasan yang degree-degree yang tertentu. Tapi saya punya pandangan Islam ni, fiqh Islam ni taklah sampai DNA tu. Ya, kita nak kena kaji sampai DNA. Fiqh Islam untuk kita, untuk industri lain lah. Orang jaga industri jakim dia kena kaji sampai DNA lah, hantar makmal dan sebagainya kan. Tapi untuk kita ni, orang awam ni, nak makan ni, sampai nak teliti sampai DNA ni, saya ingat Islam tak macam tu. Islam tak macam tu. Tidak susah kita. Susahlah kita kan. Berselisih dengan orang, dia baru angkat babi lah apa, berselisih dengan dia, kena sikit baju kita. Oh, ada DNA babi. Kan? Semayang tak sah. Kan? Lepas semayang tu pergi hantar makmal tengok, oh, minta maaf ustaz, ada DNA babi. Tapi saya semayang Jumaat tadi, jadi imam pula, baca khutbah. Semayang Jumaat tak sah, ada DNA babi lagi. Kan? Berselisih dengan orang bawa daging babi kan. Jadi Islam tidaklah sampai tahap DNA tu. Ya, sebab itu suci bab rasa, bau dan penglihatan tu kan. Tengok bersih, tak ada najis, bau pun tak ada kan. Hilang rasa, hilang bau, hilang apa ni, penglihatan kan, mata tengok tu cukup lah tu. Hilang warna, bahasa hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Tu tiga tu. TK dia dekat tu ya. Hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Hilang warna mata lah, mata tengok tak ada warna. Hilang bau, hidung. Hilang rasa, lidah. Jadi kalau DNA ni ada warna, ada bau, ada rasa. Ya. DNA babi tu. Kan? Tak ada kan? Tak ada, maknanya zahirnya dah bersih lah. Jadi dari sudut fiqhnya setakat tu je, mudah je. Tapi dari sudut industri, saya tak bercakap sudut industri dia buatlah kerja dia tengok DNA dan sebagainya. Ya, kita bercakap dari sudut fiqh yang mudah, ya, yang ada panduan dalam hadis dan juga Quran, ya. Baik, itu cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudiannya masalahnya sekarang kita nak basuh ni, nak basuh dengan apa? Sebab dalam hadis ni kata basuh, ya, watbuhu. Farhaduha, basuhlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh basuh. Sekarang ini kita nak basuh dengan apa? Adakah kita nak basuh secara sertu? Adakah kita nak basuh secara sertu ataupun basuhan biasa? Kita nak basuh secara sertu ataupun kita nak basuh secara basuhan biasa? Sertu ataupun basuhan biasa saja. Ya, dalam hadis suruh basuh, farhadu, basuh. Bagaimana kaedah basuhan, cara basuhan itu? Kalau cara sertu ni bermaksud kita gunakan air tanah.
Kita gunakan air tanah. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna biturab. Apabila anjing jilat bekas kamu ni, ya, bekas ni anjing jilat sikit, falyaghsil, basuhlah bekas tu sab'a marrat, 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Maknanya kita sertu ni bahasa kita sama lah. Kita mungkin jarang guna sertu, sama lah. Sertu tu makna sama, cuma dari sudut bahasa yang lebih tepat, sama tu yang kita buang kulit dia tu, lendir-lendir kulit tu sama. Kalau kita gunakan untuk basuhan 7 kali ini, sertu, sertu. Jadi adakah kita nak kena sertu 7 kali basuhan, salah satu dengan air tanah ataupun basuhan biasa aja? Basuhan biasa makna kita bubuh air, bubuh sabun sikit-sikit, ya, macam kita basuh kuali biasalah. Lepas kita goreng tu ada minyak sikit tu, kita bubuh sabun, kita tak gunakan tanah, ya. Bagaimana kaedah basuhan ini? Baik, dalam aspek basuhan terdapat perbezaan antara sertu dan basuhan biasa. Dinyatakan dalam teks fiqh mazhab Syafi'i, iaitu dalam kitab As-Sirajul Wahhaj, wal azharu annal khinzira ka kalbin, dan pendapat yang zahir bahawa babi adalah seperti anjing. Babi adalah seperti anjing. Maknanya bila mana anjing jilat, kita sertu 7 kali basuhan. Kalau babi pun pendapat yang lebih zahir, sama macam anjing, kita sertu juga. Maknanya kalau kita pegang anjing, sertu, basuhan kita sertu tangan kita tu. Kalau kita pegang babi pun, basuhan kita adalah sertu. Itu pendapat yang lebih zahir. Kemudian kata dalam teks fiqh ni, dia kata wa muqabiluhu, dan pendapat muqabil dia, yang berlawan. Pendapat yang berlawan, annahu yakfi fil khinziri marratan wahidah, bahawa memadai pada khinzir itu marrah wahidah, sekali basuh saja, ya. Jadi dalam teks fiqh dia ada pendapat al-azhar. Al-azhar maknanya khilaf dia kuat, pendapat azhar. Satu lagi pendapat muqabil, pendapat yang berlawanan dengan yang tu ialah basuhan biasa sahaja, ya, basuhan biasa saja. Kalau masalah babi, mana kita sentuh babi ni, kita sentuh babi, basuh biasa. Orang veteriner dia duk jaga babi, tengok babi, buat kajian babi, dia pegang babi tu, lepas habis tu dia nak basuh pakai sertu ke basuhan biasa? Ada 2 pandangan. Pandangan pertama, sertu itu yang paling zahir, kena guna air tanah. Satu lagi basuh biasa aja, macam kita basuh sabun je lah, ya. Ambil sabun sikit-sikit tu, basuh, sudah memadai, ya. Tapi kalau anjing tu ada naus, itu anjing jilat tu, mana Rasulullah suruh basuh dengan air tanah, ya, dengan jilatan tu. Kalau pegang ada beza pula lah, pasal Rasulullah sebut jilat je. Rasulullah sebut jilat, Rasulullah tak sebut kalau kita sentuh. Itu ada ijtihad, ya, perbezaan di kalangan para ulama. Jadi kalaulah babi pun pendapat muqabil azhar, kita basuh biasa. Babi betul ni, babi hidup ni atau babi mati. Kalau daging dia macam mana? Daging babi, daging seketui tu, daging seketui. Jadi nak ambil yang sertu ke, nak ambil yang basuh biasa ke? Ni kuali kita ni. Kuali kita tak masuklah sekok babi tu. Kita masuk seketui daging kan. Jadi kita boleh faham sini, maknanya ada lebih 2 pandangan lah. Kita nak ambil pandangan sertu pun boleh. Sediakan air tanah. Lepas kawan kita masak babi tu, mi goreng tu ada babi tu, kita masuk air tanah dulu, dengan bilas dengan 6 kali tu, ada sertu. Ataupun kita nak ambil muqabil azhar, basuh biasa pun boleh, ya, basuh biasa pun boleh, ya. Agak-agak nak pakai mana?
Tak pakai kan. Kita ni dengan babi ni memang masalah. Babi ni lebih haram daripada haram rasuah rasuah tak apa, boleh sedekah lagi duit rasuah tu, boleh suci lagi. Babi ni tak boleh dah kan. Sedangkan rasuah tu lagi besar dosa dia kan. Riba lagi besar riba dia, dosa dia ya. Babi ni bagi kita orang Melayu Islam ni lagi besar dosa dia daripada makan riba, lagi besar dosanya daripada makan rasuah dan sebagainya ya. Dan kan dalam hadis sebut ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah, penerima rasuah dalam neraka tu lah Nabi hukum ya. Pemberi rasuah, penerima rasuah finnar dalam neraka. Tapi tak ada lah hadis Nabi kata siapa makan babi tu terus masuk neraka kan. Ada lain. Dan ada darurat pula kan bagi kalau babi itu haram kecuali dalam keadaan darurat boleh lagi, ada pengecualian lagi ya. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini, terdapat khilaf yang kuat. Oleh itu digunakan lafaz al-azhar ya. Jika khilaf tidak kuat digunakan lafaz al-masyhur. Itu seni dalam kitab Minhaj ya. Maka dua pendapat ini dapat diguna pakai dalam keadaan yang sesuai ya. Jadi sini maknanya arak pun lebih kurang samalah. Arak tidaklah sampai tahap setu Arak tak sampai tahap setu. 7 kali basuhan tu. Maknanya arak tu kita basuh biasa sahaja ya. Inilah sebahagian daripada hukum hakam yang ada di dalam fiqh Islam. Jadi saya ingat tidaklah ada keperluan kepada kita untuk berjuang menyediakan sudu Islam, cawan Islam, pinggan Islam di kedai-kedai. Tidaklah ada keperluan ya. Tidak ada. Sebab maknanya bila dia dah basuh tu, dia dah basuh bagi bersih tu, bubuh sabun dan sebagainya itu, dan zahirnya adalah bersih ya. Dan kedai yang kita makan tu tak ada lah letak babi. Kita makan kedai yang halal dan sebagainya. Cuma mungkin non muslim tu dia makan babi kat rumah dia tengah hari tu, pukul 3 tu dia pergi minum teh sikit, ada dalam melekat sikit-sikit minyak dia ke apa DNA babi tu kan. Jadi benda tu ringan saja tidak ada masalah ya. Maknanya kita tengok zahir bersih sudah memadai bagi kita ya. Moga-moga ada sedikit manfaat. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.